Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembentangan bagi subjek hubungan etnik MPU 3122 tugasan yang ketiga. Okey, kumpulan kami ditugaskan untuk membentangkan tentang usaha dan cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan melalui dasar pendidikan kebangsaan. Okey, kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli termasuk saya sendiri. Okey, saya Nurin Syuhaidah binti Cik Hilmi dan bersama lagi dengan 2 orang lagi rakan saya iaitu Nur Adibah Afifah binti Ahmad dan juga Nur Syamimi binti Sepian. Baiklah, untuk soalannya secara detailnya. Okey, soalan dia, usaha dan cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan melalui dasar pendidikan kebangsaan merapatkan jurang hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Okey, dalam membentuk keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kepada apakah isi pembentangan yang akan kami bentangkan dalam tugasan ketiga ni. Ada 4 isi utama. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, usaha pelaksanaan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir sekali, ialah kesimpulan. Okey, untuk pengenalan. Okey, kat sini saya akan memberi definisi tentang istilah bahasa kebangsaan dan juga bahasa kebangsaan. Okey, untuk yang pertama iaitu bahasa. Okey, bahasa ialah satu sistem simbol yang mempunyai makna. Bahasa juga digunakan untuk menyampaikan konsep, membuat pernyataan dan bertindak sebagai alat komunikasi antara penutur dan juga pendengar. Okey, kemudian kebangsaan pula bermaksud segala sesuatu yang bersifat bangsa. Dalam konteks Malaysia ni, kebangsaan tidak bermaksud bangsa Melayu, tetapi kebangsaan tu dia merujuk kepada budaya bangsa yang terdapat di Malaysia, iaitu budaya yang berbilang bangsa, etnik dan juga agama. Okey, kebangsaan ni secara jelas lagi, kebangsaan kita boleh rujuk kepada pelbagai perkara. Contohnya seperti kebudayaan, budaya suatu masyarakat, sekolah kebangsaan, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan, baju kebangsaan dan sebagainya. Okey, untuk bahasa kebangsaan pula. Okey, istilah bahasa kebangsaan ni dia merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara tu sendiri secara uniknya. Okey, bahasa kebangsaan ni biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara kita. Okey. Tapi kita boleh tengok dari sudut negara lain iaitu seperti Kanada. Kanada ni dia menggunakan lebih daripada satu bahasa kebangsaan iaitu bahasa Perancis dan juga bahasa Inggeris. Okey, bahasa kebangsaan ni dia boleh jadi sama dengan bahasa rasmi dan boleh juga jadi sebaliknya. Dan bahasa kebangsaan ni juga mungkin berbeza dengan bahasa yang umum digunakan oleh rakyat di negara tersebut. Maksudnya kalau kat luar negara dia berbeza sedikit lah, berbeza berbanding dengan negara kita Malaysia. Okey, yang seterusnya untuk usaha pelaksanaan bahasa kebangsaan. Okey, di sini kami nyatakan 6 usaha yang dilaksanakan. Okey, yang pertama kita akan tengok dari segi penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kedua, pengajaran bahasa ibunda. Yang ketiga, penerbitan bahan bacaan, seni lagu serta kandungan digital yang menggunakan bahasa Malaysia iaitu bahasa Melayu. Okay, yang keempat, menghapuskan sekolah vernakular. Yang kelima, penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi negara. Okay, yang keenam, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Okey, jom kita tengok secara dengan lebih mendalamnya tentang usaha-usaha yang saya nyatakan tadi. Okey, yang pertama untuk usaha penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Okey, atau dalam bahasa singkatnya ialah DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, DBP ni ditubuhkan untuk melaksanakan proses pengembangan dan pembinaan bahasa Melayu supaya ia dapat diperkukuhkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi mahupun bahasa ilmu. Okey, DBP ni juga dia berperanan sebagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab menerbitkan bahan-bahan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penyampaian. Contohnya dia terbitkan buku, majalah dan sebagainya. Okey, DBP ni juga dia dah mengadakan pelbagai program. Okey, contohnya program mengadakan kempen Gerakan Cintai Bahasa Kita iaitu pada tahun 1987. Okey, walaupun nak katanya program ni dia macam dah lama, tapi program ni memberi kesan yang besarlah kepada masyarakat Malaysia pada ketika itu. Okey, walaupun nak katanya sekarang ni masih terdapat lagi ramai rakyat Malaysia yang lemah dalam menggunakan bahasa Melayu. Okey, tetapi usaha-usaha DBP ni dia telah mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah yang lebih tinggi. Okey, contohnya masyarakat yang menetap di kawasan di negeri Sabah dan Sarawak. Okey, masyarakat ni mereka mempunyai logat mereka yang tersendiri. Okey, jadinya dengan adanya usaha penubuhan DBP ni, okey, dia dapat sedikit sebanyak memberi sumbangan yang besarlah kepada perluasan penggunaan bahasa Melayu di tempat tersebut. Maka jelaslah di sini bahawa DBP ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang membolehkan perpaduan antara etnik, antara masyarakat tu dapat dipupuk dan seterusnya dapat membentuk sebuah negara bangsa yang berjaya dengan adanya ikatan kekeluargaan yang eratlah dalam kalangan masyarakat Malaysia ni. Okey, baiklah. Isi yang kedua untuk usaha ni, okey, iaitu pengajaran bahasa ibunda. Okey. Matlamat sistem pendidikan kebangsaan antaranya ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat tu sendiri. Okey, masyarakat Melayu, Cina, India dan sebagainya lah. Okey, oleh itu kerajaan dia telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat ni dapat mengekalkan identiti masing-masing bersesuaian dengan kepelbagaian etnik yang ada dekat negara kita ni lah. Okey, contohnya kerajaan membenarkan pengajaran bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa Arab dekat sekolah-sekolah yang ada dekat Malaysia ni. Okay, langkah ni adalah bertujuan supaya masyarakat dekat negara kita ni rasa dihargai dan tak wujudnya perasaan disisihkan daripada negara sendirilah. Maksudnya dengan adanya pengajaran bahasa-bahasa yang pelbagai ni, okay, masyarakat tu dia akan rasa budaya mereka ni tak disisihkan oleh Malaysia. Maksudnya mereka masih dapat mengekalkan lagi ketulinan bahasa mereka tu meskipun bahasa Melayu diangkat menjadi sebagai bahasa kebangsaan. Okey, kita boleh tengoklah slogan bahasa melambangkan bangsa dan bahasa jiwa bangsa. Okey, slogan ni merupakan slogan yang perlu diamalkan oleh setiap masyarakat kerana slogan ni dia menggambarkan semangat patriotik dan kebebasan kita terhadap daripada genggaman penjajah dahulu. Okey, slogan ni juga setiap masyarakat perlu menghayati slogan ni sebabnya tiada bahasa lain yang dapat membentuk ketamadunan sesuatu bangsa tu melainkan bahasa bangsa tu sendiri, termasuklah ketamadunan bangsa Melayu oleh bahasa Melayu. Okay, namun tak dilupakan juga penggunaan bahasa Melayu ni perlulah ditekankan juga dan tak boleh diabaikan meskipun setiap masyarakat tu mempunyai bahasa masing-masing mengikut etnik.
Okey, baiklah. Untuk penerbitan bahan bacaan, seni lagu serta kandungan digital yang menggunakan bahasa Malaysia. Okey, kerancakan bidang penerbitan dilihat semakin perlahan kerana revolusi teknologi hari ini. Okey, dahulu masyarakat menyajikan baik-baik sajak dan syair yang mampu menyuntik semangat diri dan negara. Okey, karya dan terbitan kreatif yang menggunakan bahasa ibunda akan lebih bermakna. Okey, kita dapat lihat sebenarnya penerbitan buku, seni lagu dan kandungan digital sekarang memainkan peranan penting dalam mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa utama dekat negara kita ni lah. Okey, wadah-wadah ilmu yang menggunakan bahasa Melayu ni, dia akan mampu melahirkan semangat cinta akan negara serta nilai-nilai murni yang lain. Okey, sekiranya dahulu orang zaman dulu menggunakan seni wayang untuk memartabatkan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu. Okey, tapi kini penerbitan bahan bacaan dan lagu merupakan salah satu cara untuk mengangkat kedudukan bahasa Melayu dekat Malaysia. Okey, penggunaan bahasa Melayu ni dia bukan je tertumpu dekat bahan bercetak. Macam kita tahu buku, lepas tu majalah, artikel. Sekarang ni kita boleh tumpukan juga kepada penulisan secara dalam talian. Contohnya blogspot, media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Okey, platform-platform ni setiap masyarakat perlu menggunakannya secara baik. Gunakan ke arah yang baik, iaitu dengan menggunakan penulisan bahasa yang tepat, sopan dan tidak berunsurkan kepada perkara yang negatif. Okey, tujuannya adalah untuk menjaga kesucian bahasa Melayu itu sendiri daripada tercemar dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dan dekat sini kita dapat tengoklah yang sebenarnya penggunaan bahasa Melayu yang baik dan tepat akan dapat membentuk akhlak yang mulia dalam diri penulis itu sendiri dan juga pembaca-pembaca yang lain. Okey, seterusnya saya serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang kedua, iaitu Nur Adibah Afifah binti Ahmad. Seterusnya, saya Nur Adibah Afifah binti Ahmad akan teruskan pembentangan mengenai usaha pelaksanaan bahasa kebangsaan melalui dasar pendidikan kebangsaan, yang mana kita dapat lihat ia merapatkan jurang hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Jadi, usaha yang seterusnya adalah dengan menghapuskan sekolah vernakular. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan sekolah vernakular? Sekolah vernakular dimaksudkan dengan satu sekolah yang mana sistem pendidikan dia menggunakan bahasa ibunda bagi kaum masing-masing sebagai satu bahasa pengantar. Jadi dengan penubuhan sekolah vernakular ni, dia sebenarnya melahirkan masyarakat yang tak fasih pun dan tak mampu nak tutur dalam bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihatlah ya bahawa perkara ni dia tak sihat untuk negara kita yang telah lama merdeka. Dan kita ni hidup dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Jadi tak eloklah kalau kita tak dapat nak bertutur dalam bahasa Melayu kerana mempunyai pengasingan bahasa melalui sekolah vernakular. Kerana sekolah vernakular ni kalau kita lihat dia tak gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang mana bahasa Malaysia ni sendiri ataupun bahasa Melayu tu dia dimartabatkan dengan lebih tinggi, di peringkat yang lebih tinggi lah. Kalau kita hapuskan sekolah vernakular, kita boleh lihat kesan penubuhan dia tak sama dengan kalau kita hapuskan dia. Jadi bayangkan kalau anak-anak muda ataupun generasi muda tak boleh berkomunikasi dengan masyarakat daripada kaum Cina, kaum India. Sebab apa? Sebab adanya batasan bahasa. Dan macam mana mereka ni sebenarnya nak mengenali, macam mana kita nak merapatkan jurang antara setiap etnik ataupun setiap bangsa, iaitulah tak lain tak bukan adalah melalui penubuhan ataupun penggunaan satu bahasa. Kalau kita tengok, bahasa merupakan ejen perpaduan lah yang asas, yang wajar kita pupuk untuk tak lain tak bukan adalah untuk melahirkan satu sikap mulia dalam diri kita, termasuklah sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi melalui penggunaan bahasa Malaysia dengan penghapusan sekolah vernakular, setiap etnik ataupun bangsa ataupun kaum di Malaysia dapat menghayati erti hormat menghormati.
Seterusnya, penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi negara juga adalah antara salah satu usaha untuk kita memartabatkan bahasa Malaysia. Okey, kalau kita lihat penggunaan bahasa Melayu ni perlu diimplementasikan di setiap peringkat. Bermulalah tak kira daripada jabatan kerajaan, agensi kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan sampailah ke Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Ya, sebab kalau kita tengok bahasa Melayu ni dia menunjukkan satu bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan pentadbiran negara. Walaupun terdapat sebahagian daripada jabatan kerajaan atau agensi ni dia menggunakan bahasa Inggeris dalam berkomunikasi, dia juga kita lihat sebagai satu budaya yang kurang sihat lah. Kerana apa? Kita nak mengangkat martabat penilai harga bahasa Malaysia itu sendiri. Jadi sifat nafsi ataupun sifat ikut suka ni antara dalam diri manusia ni perlulah kita buang agar kita dapat menggunakan bahasa Malaysia dan tak diibaratkan seperti kacang lupakan kulit. Kerana apa? Kerana tindakan penggunaan bahasa Inggeris dia sebenarnya seolah-olah seperti nak melihatkan sikap individu itu sebagai satu manusia yang tidak mengenal erti budaya dan bangsa di tanah Melayu itu sendiri. Jadi dia seolah-olah mengenepikan bahasa sendiri dan dia membentuk pemikiran ataupun diri mereka yang berasingan daripada bangsa Melayu ataupun kaum-kaum di Malaysia lah. Jadi kalau kita lihat bahasa Malaysia ni dia wajar digunakan di setiap kaki tangan awam dan juga sesiapa yang bekerja di bawah payungan kerajaan sewajarnya menggunakan bahasa Malaysia sebagai salah satu bahasa pengantar ataupun dalam urusan seharian maupun urusan rasmi. Jadi penggunaan bahasa Malaysia ni kita dapat lihat bahawa dia memupuk seseorang untuk membentuk satu peribadi yang lebih baik dan tidak merendah-rendahkan kepada sesiapa yang tidak menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa yang pertama. Hal ini telah pun termaktub dalam Seksyen 17 Akta Pendidikan 1996 yang antara lain menyatakan bahawa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang mana dia ditubuhkan di bawah Seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh menteri daripada subseksyen ini. Jadi ini membawa makna walaupun sekolah dia terdiri daripada berbagai-bagai aliran, bahasa Malaysia tetap dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajiblah diajar di sekolah. Penerapan bahasa Malaysia sebagai satu mata pelajaran wajib dekat sekolah ni, dia merupakan satu ejen perpaduan yang mana dia boleh merapatkanlah silaturahim dan merapatkan jurang antara kaum Melayu, India dan juga Cina. Jadi secara tak langsung amalan berpecah belah ataupun bergaduh antara sesama masyarakat yang berbeza masa dapat dielakkan. Seterusnya kita lihat pula kepada cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan. Terdapat 5 cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan. Yang pertama, kebimbangan masyarakat terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, bahasa Inggeris terus menyaingi bahasa kebangsaan. Yang ketiga, pencemaran bahasa akibat pengaruh teknologi semasa. Yang keempat, kealpaan individu. Dan yang terakhir, penularan bahasa rojak dan selanga. Jadi kita lihat pula kepada cabaran yang pertama iaitu kebimbangan masyarakat terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita dapat lihat bahawa terdapat kebimbangan masyarakat terhadap pelaksanaan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi yang tunggal di negara. Jadi kita dapat lihat terdapatnya kebimbangan masyarakat setempatlah terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan dia juga berfungsi sebagai bahasa rasmi yang tunggal di negara. Kenapa orang bimbang bahasa Melayu ni dia jadi bahasa kebangsaan di negara? Sebab mereka takut bahawa
bahasa-bahasa etnik yang lain akan lenyap dan hilang. Contohnya bahasa etnik di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau dalam perlembagaan Malaysia, kita perlu fahamilah dengan jelas bahawa bahasa Melayu ni fungsi dia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Tetapi dia bukanlah bermakna dia nak meminggirkan hak bagi bahasa-bahasa bumi putera yang lain. Contohnya di negeri Sabah. Bahkan bahasa-bahasa tersebut boleh digunakan, dipelajari ataupun diajar tanpa larangan kecuali bagi maksud rasmi. Cumanya bagi perkara rasmi sahaja kita akan gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia lah dalam urusan-urusan yang melibatkan agensi kerajaan. Jadi kita dapat lihatlah bahawa bahasa kebangsaan atau bahasa Malaysia ni dia sebenarnya tak berfungsi untuk melenyapkan bahasa-bahasa lain. Bahkan dia memupuk lagi pengamalan kepelbagaian budaya dan bahasa di negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi binti Sepian akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya Nur Adibah Afifah binti Ahmad berkaitan dengan tajuk pembentangan kami pada hari ini, iaitu usaha dan cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan melalui dasar pendidikan kebangsaan. Baiklah, saya akan sentuh berkaitan cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan melalui dasar pendidikan kebangsaan. Di sini, kami sertakan 5 cabaran bagi pelaksanaan bahasa kebangsaan. Yang pertama, kebimbangan masyarakat terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, bahasa Inggeris terus menyaingi bahasa kebangsaan. Yang ketiga, pencemaran bahasa akibat pengaruh teknologi semasa. Yang keempat, kealpaan individu, dan cabaran yang terakhir adalah penularan bahasa rojak dan juga selanga ataupun slang. Okey, saya akan sambung, iaitu cabaran yang kedua bagi pelaksanaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Inggeris terus menyaingi bahasa kebangsaan. Seperti yang kita tahu, sektor swasta ini masih kekal menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama ataupun syarat utama dalam pemilihan pekerja bagi syarikat mereka. Sebenarnya, persaingan bahasa Inggeris ini juga berlaku kerana terdapat sesetengah ataupun segelintir pihak yang berpandangan bahawa dengan menguasai bahasa Inggeris sahaja, rakyat dan negara dapat berdaya saing dan mengikut arus kemajuan seperti negara-negara maju yang lain. Perkara ini merupakan satu cabaran dalam memperkasakan bahasa kebangsaan kerana bahasa Inggeris ini terus menyaingi bahasa kebangsaan di negara kita. Seterusnya, cabaran yang ketiga adalah bermula daripada kealpaan individu itu sendiri. Ini kerana kealpaan individu ini berlaku disebabkan masyarakat ataupun individu itu sendiri kurang yakin dengan ketidakupayaan penutur menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Masyarakat ini kurang yakin untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik dalam kehidupan maupun pertuturan mereka dalam kehidupan seharian. Dan situasi ini dapat dilihat melalui tindakan generasi kini yang mana mengekalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan mereka, dan ini menyebabkan kesukaran terhadap usaha dalam mewujudkan perpaduan melalui bahasa kebangsaan dalam kalangan etnik di Malaysia. Seperti yang kita dapat perhatikan, golongan muda ataupun generasi muda pada masa kini lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini kerana mereka menganggap bahasa Inggeris yang mana
masyarakat yang menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka merupakan masyarakat yang lebih berjaya berbanding masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam kehidupan mereka. Ini adalah berpunca daripada kealpaan individu itu sendiri dalam menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, cabaran yang keempat merupakan penularan bahasa rojak dan juga selanga dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa rojak ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Contohnya, golongan muda telah mencampur adukkan bahasa ketika berkomunikasi antara satu sama lain. Ini kerana golongan muda tidak peka akan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Masyarakat ataupun golongan muda ini menggunakan slang dan juga logat masing-masing dalam pertuturan seharian sehingga menyebabkan kesukaran kepada mereka untuk bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul. Contohnya, dapat kita lihat bahawa individu daripada negeri Kelantan selalunya susah untuk menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan mereka. Hal ini kerana mereka telah fasih menggunakan logat bagi negeri mereka. Dan ini telah menyebabkan kesukaran berlaku dalam diri mereka untuk menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama ataupun bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain. Dan ini menyebabkan bahasa logat lebih digunakan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, cabaran yang terakhir adalah pencemaran bahasa akibat daripada pengaruh teknologi semasa. Seperti yang kita tahu, teknologi semasa pada masa kini sangat digunakan secara meluas sama ada daripada golongan ataupun generasi muda maupun generasi tua. Ini kerana teknologi semasa merupakan keperluan dalam kehidupan seharian kita pada masa kini. Contohnya, penggunaan sistem mesej singkat ataupun SMS iaitu dengan menggunakan bahasa singkatan dalam penulisan. Contohnya seperti KO, call, yang bermaksud engkau, ambil iaitu ambil, askum iaitu assalamualaikum dan sebagainya. Penggunaan kata yang singkat ini merupakan trend ataupun contoh yang selalu digunakan dalam kehidupan mereka ketika berkomunikasi melalui SMS ataupun WhatsApp. Ini menyebabkan keaslian maupun ketulinan dan juga keindahan bahasa Melayu hilang keupayaan untuk gah dalam kalangan masyarakat. Ini kerana mereka menggunakan kata-kata yang singkat dan padat menyebabkan golongan muda ataupun masyarakat kini kurang dalam menggunakan bahasa kebangsaan. Ini telah menyebabkan pencemaran bahasa berlaku dan ini menjadi sangat perkara yang menampakkan tiada kesedaran patriotik terhadap bahasa Melayu. Dan ini merupakan salah satu perkara yang boleh menyebabkan bahasa Melayu terpinggir dan tidak diendahkan. Perkara ini perlu dicegah agar bahasa kebangsaan sentiasa bahasa yang utama dalam kehidupan seharian. Jadi jelaslah di sini bahawa terdapat 5 cabaran dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Yang pertama, kebimbangan masyarakat terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris terus menyaingi bahasa kebangsaan. Pencemaran bahasa akibat pengaruh teknologi semasa. Yang keempat, kealpaan individu dan juga penularan bahasa rojak dan slang dalam kehidupan seharian masyarakat. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahawa dasar pendidikan negara mempunyai matlamat untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum melalui penggunaan bahasa Melayu. Sesungguhnya, bahasa Melayu ini dapat dijadikan sebagai alat perpaduan kerana
bahasa Melayu ini dapat digunakan ketika berinteraksi dan berbincang menggunakan satu bahasa yang sama dan mudah difahami oleh golongan bangsa. Justru, setiap pihak seharusnya bekerjasama bagi mengekalkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Jadi, jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebangsaan yang perlu kita gunakan, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian. Ini kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Maka, sekian sahaja daripada kami berkaitan dengan usaha dan cabaran pelaksanaan bahasa kebangsaan melalui dasar pendidikan kebangsaan. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama dalam usaha menangani masalah-masalah ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.